Hai, Assalamualaikum. Hai, ketemu lagi dalam channel My Liverpool Fan. Kali ini kita akan bercerita tentang kesinambungan musim Liverpool di second half of the season. Okay, seperti mana video saya yang previous dahulu. Pada yang video yang terdahulu, Liverpool kita dah cerita dia dah ada signing, new signing, and then dia dah out daripada League Cup dan dia dah out daripada FA Cup. Okey. Jadi masih lagi progress dan di Champions League untuk yang musim separuh masa kedua ini. So kita akan ceritakan jalan Liverpool untuk yang separuh masa musim yang kedua ni. Okey. Pertama kita cerita new signing pada bulan 1. Memandangkan Liverpool mempunyai masalah dari segi pertahanan dengan kecederaan daripada Gomez dengan Van Dijk dengan Matip. Jadi Liverpool dapatlah signing ada dua centre back, iaitu daripada Schalke iaitu Kabak dan juga daripada Preston North End iaitu Ben Davies. Dua signing ni yang Klopp beli untuk sebagai backup di bahagian pertahanan kita. Okay, that is our new signing. Hanya dua ni saja, Ozan Kabak dengan Ben Davies. Okay, dari segi performance-nya kita tengok, seterusnya kita tengok pada Champions League. Okay, performance Liverpool di Champions League setelah menjadi juara kumpulan di Champions League, Liverpool diundi bertemu dengan RB Leipzig. Okay, di first leg Liverpool jaya menewaskan RB Leipzig 2-0. Tetapi Liverpool tidak bermain di Anfield. Liverpool bermain di Puskas kerana disebabkan isu COVID dan pandemik, dan mereka terpaksa bermain dua-dua leg di Stadium Puskas Arena. Dengan keputusannya, first leg Liverpool menang 2-0 as an away team. Kemudian bermain sekali lagi di sana as an home team dan menang 2-0 juga. So lagi 4-0 dan Liverpool kemudian diundi bertemu dengan Real Madrid. Okey, di quarter final Champions League. Namun malangnya Liverpool musim ni tidak akan ada sebarang silverware kerana Liverpool tewas di tangan Real Madrid di peringkat suku akhir Champions League. Bila first leg Liverpool kena 3-1 di Stadium Real Madrid dan kemudian hanya mampu seri 0-0 di Anfield. Itulah menunjukkan season Liverpool musim ni. Anfield tanpa penonton, there is nothing. Anfield is nothing without the fans. Dan tengoklah auranya, tidak ada aura kebangkitan seperti dua musim lepas tentang Barcelona dahulu. Okay, jadi itu bab Champions League. Liverpool dah pun tamatlah, dah tak adalah silverware. Sekarang Liverpool hanya tumpukan kepada Premier League saja, dan kalau boleh nak target kembali untuk cuba pertahankan kejuaraan. Dan Liverpool jika kalau tidak cuba dalam kejuaraan, at least dapatlah ke top 4. Ya. Tapi malangnya pada separuh musim 2 ni Liverpool agak sukar di tahun 2021. Terutamanya mencipta rekod yang agak buruk di Anfield. Kerana lepas tewas pada Brighton di home, Liverpool tewas sekali lagi. Lepas tewas pada Burnley, kemudian tewas dengan Brighton di home, dia tewas dengan Man City, dia tewas dengan Chelsea, dia tewas dengan Everton, dan dia tewas dengan Fulham di home. So ada 6 rekod terburuk, 6 kekalahan berturut-turut di Anfield. Adalah sesuatu rekod yang buruk yang telah dicipta oleh Liverpool sendiri untuk tahun 2021 ini. Begitulah dia, akibat yang terlalu buruk rekod itu, sehingga kan Liverpool tidak mampu lagi untuk jadi pencabar liga kepada Manchester City dan juga Manchester United ketika itu. Dan apabila berlakunya rekod buruk ini di Anfield, Liverpool
try to keep on winning, tapi hanya di away game. Di away game di West Ham dan di Spurs, Liverpool menang 3-1. Dan ada ketikanya Liverpool, disebabkan performan Liverpool yang banyak yo-yo ni, sehingga kan Liverpool jatuh di nombor 8 dalam Liga pada bulan Mac. Jika tengok dalam carta Liga tu, Liverpool jatuh di nombor 8. Apabila dah menjadi macam tu, sesungguhnya ramai yang berkritik akan meramal Liverpool tidak akan pergi bermain di Champions League pada musim depan, yang mungkin hanya akan bermain di Europa League saja. Siapa sangka dengan krisis kecederaan kita ada ni, ramai yang predict Liverpool tidak akan capai Champions League, kerana Liverpool kini berada di nombor 8 pada ketika itu. Memang agak teruk. Dan apabila berlakunya performan Liverpool yang tidak berapa menarik musim 2000 pada tahun 2021 ini, terdengarlah suara-suara sumbang dan suara-suara fan yang ingin mengatakan, yang ingin mohon supaya Jurgen Klopp out. Buat hashtag di Twitter, buat hashtag di Instagram, hashtag di FB untuk minta Klopp out. Trending yang agak popular ketika itu untuk minta supaya Klopp disingkirkan menjadi manager Liverpool disebabkan rekod buruk Liverpool pada ketika itu. Dan mereka ingin mengharapkan siapa? Steven Gerrard. Mereka mencalonkan Steven Gerrard. Tetapi Steven Gerrard sendiri mengatakan fans Liverpool sendiri ingin Jurgen Klopp stay sebagai manager Liverpool. Dan terbukti bahawa Steven Gerrard bukanlah calon untuk menggantikan Jurgen Klopp pada masa ini. Terlalu banyaklah yang mengkritik Jurgen Klopp tentang pemilihannya, kerana kalau kita lihat segala kekalahan Liverpool di Anfield tu, Klopp menggunakan Fabinho sebagai centre back dan juga partnernya Kabak dan sebagai centre back. Fabinho perlu berada di midfield untuk mentunkan enjin Liverpool di segi pergerakan upfront trio Salah, Mane dan Firmino. Tanpa Fabinho, midfield Liverpool tidak akan bergerak tak ke mana, kerana nak mengharapkan Thiago seorang dan Wijnaldum tidak berjaya-berjaya. Dengan kejadian Henderson ketika itu pun merencatkan lagi persembahan Liverpool. Tetapi Liverpool dapat kemudian dalam masa 10 perlawanan yang terawal ni, terakhir ni, Liverpool berjayalah agak bangkit apabila kembalinya Diogo Jota. Diogo Jota dan juga Klopp menggunakan gandingan Nat Phillips dan juga Reece Williams sebagai centre back untuk di bahagian pertahanan Liverpool. Dan dengan gamble menggunakan Reece Williams. Reece Williams ni budak akademi, dan juga Nat Phillips pun budak loan daripada Stuttgart, bawa kembali untuk menjadi centre back Liverpool. Fabinho diletakkan sebalik sebagai midfield. Itu adalah satu gamble yang daripada Klopp. Dan hasilnya, tengok di Premier League, Liverpool memenangi perlawanan yang banyak tanpa kalah. Menang dengan Wolves, menang dengan Arsenal, seri dengan Leeds, seri dengan Leicester, seri dengan Leeds, seri dengan Newcastle. Dan kemudian Liverpool teruskan kemenangan dan merapat kedudukan dengan Chelsea dan juga Leicester City untuk kembali ke top 4. The most prolific point bagi saya, point untuk Liverpool kembali ke neraka satu bila perlawanan di antara Liverpool dengan West Brom. Gol minit terakhir Alisson tu adalah penting. Alisson, penjaga gol Liverpool, buat pertama kalinya dalam 129 tahun Liverpool tubuhkan, Alisson adalah penjaga gol Liverpool yang pertama menjaringkan gol. Dan gol ni adalah memang cantik sebagai seorang striker. Sebagai seorang striker berada di hadapan minit ke-94, corner daripada Trent, tandukan Alisson terus menejah ke gawang West Brom dan Liverpool menang perlawanan itu 2-1. Sesuatu yang menakjubkan. Kemudian Liverpool teruskan kemenangan dengan memenangi perlawanan. Liverpool menang dengan Southampton, Thiago dapat skor last minute. Liverpool menangi perlawanan dengan Aston Villa di home balik. Kemudian menang dengan Burnley di away. Dan
akhirnya pada perlawanan terakhir adalah penentu segala-galanya. Liverpool menentang Crystal Palace, kerana ketika pada waktu di perjalanan Liverpool untuk merapati kedudukan ke top 4 tu, Chelsea, Leicester dan West Ham, Everton dan Spurs semuanya drop point. Dan inilah peluang Liverpool untuk merapatkan kedudukan, dan akhirnya Liverpool pada perlawanan terakhir, sebelum perlawanan terakhir di week 38, Liverpool mendapat poin 66 atas Leicester City atas kelebihan gol. Leicester pun 66, Chelsea pun 67 poin. Dan perlawanan terakhir menyaksikan suatu kebangkitan. Liverpool berjaya menewaskan Crystal Palace di Anfield dengan kehadiran penonton. Sadio Mane berjaya menjaringkan 2 biji gol di hadapan penonton, buat pertama kali di hadapan penonton di Anfield, kerana musim ni biasalah memang masih lagi ada pandemik. Jadi perlawanan terakhir ini adalah Liverpool Anfield dipenuhi dengan penyokong-penyokong, 10,000 penyokong, dan dengan semangat penyokong itu Liverpool berjaya menewaskan Crystal Palace 2-0 dan layak ke Champions League. Sesuatu rumusan yang ajaib lah bagi saya untuk Liverpool musim ni, kerana dengan krisis kecederaan yang melanda pada Liverpool, dengan ketiadaan Van Dijk, Gomez, Matip, Henderson, Jota lagi, dan juga ramai lagi banyak yang cedera di bahagian pertahanan, tetapi dengan kebijaksanaan Jurgen Klopp dan juga pasukan Liverpool masih lagi berjaya mendapat kedudukan nombor 3 di dalam Liga. Sesuatu yang kalau kita tengok di awal season Liverpool ketika pada kedudukan nombor 8, semua pengkritik tidak percaya Liverpool akan berada di tempat ketiga dalam Liga pada musim ini. Semua akan predict Liverpool akan berada di Europa League, tapi tidak. Liverpool memiliki semangat yang never give up dan dapat meneruskan kemenangan dan kemenangan sampai 10 perlawanan tu tanpa sebarang kalah dan berjaya mendapat tempat ketiga dan sekaligus layak ke Champions League. Itulah perangai Liverpool. Okey, jadi itulah dia terakhir untuk saya di musim ni. So harap jumpa lagi. Jangan lupa subscribe Faris Liverpool Fan. Okey, Assalamualaikum.